Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana dua orang ustaz menganjurkan satu amalan sebagai amalan pertama pada malam pertama bulan Ramadan. Lazimnya yang kita tahu, amalan pertama pada malam pertama bulan Ramadan ialah solat tarawih. Tetapi mereka ini menganjurkan satu amalan yang lebih pertama dari pertama, yang ini ia dilakukan selepas solat maghrib. Jadi ia adalah lebih awal daripada solat tarawih. Maka ia menjadi amalan yang paling pertama pada malam pertama bulan Ramadan. Ayuh sama-sama kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan dan react. Jangan lupa baca surah ini lepas maghrib malam ini. Ini adalah amalan pertama di dalam bulan Ramadan yang kita tidak boleh tinggalkan. Kita dianjurkan pada malam pertama di bulan Ramadan selepas daripada maghrib. Kita solat sunat mutlak 4 rakaat, baik dengan 1 tasyahud dan 1 salam, atau setiap 2 rakaat dengan 2 tasyahud dengan 2 salam. Kita baca pada setiap rakaat 1/4 daripada suratul Fath. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Imam Khatib Syarbini dalam kitab tafsirnya Sirajul Munir, siapa yang solat sunat mutlak 4 rakaat pada malam pertama di bulan Ramadan, kemudian dia membaca suratul Fath, dia akan lalui setahun penuh dengan kekayaan, atau dalam riwayat lain, dia lalui setahun penuh dengan kebaikan. Caranya adalah pada rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca ayat 1 sampai 10 suratul Fath. Pada rakaat kedua, kita baca pula ayat 11 sampai ayat 17 suratul Fath. Pada rakaat ketiga pula, kita membaca ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-26 dalam suratul Fath. Pada rakaat yang keempat, kita baca ayat yang ke-27 sampailah ayat yang ke-29 di dalam suratul Fath. Jangan sampai kita terlepas untuk beramal dengan amalan ini pada malam pertama bulan Ramadan selepas maghrib, kerana sangat besar kelebihannya. Jadi saya nak anda semua bantu saya share. Kita sampaikan kepada lebih ramai orang supaya ramai orang boleh beramal dengan amalan ini. Jangan lupa untuk follow Ustaz Kembar. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Jadi beberapa poin daripada video dua orang ustaz tu, mereka menganjurkan pada malam pertama Ramadan selepas waktu maghrib, sekaligus menjadi amalan pertama bulan Ramadan. Yang mereka anjurkan itu ialah solat sunat mutlak 4 rakaat. Dengan setiap rakaat itu ada jumlah ayat tertentu daripada surah Al-Faz untuk dibaca. Bererti ada kaifiat tertentu. Yang ini 4 rakaat, dan pada setiap rakaat itu ada jumlah ayat tertentu yang patut dibaca daripada surah Al-Faz. Kemudian fadilatnya pula adalah sesiapa yang solat sunat mutlak 4 rakaat pada malam pertama bulan Ramadan, kemudian dia membaca suratul Fath, dia akan lalui setahun penuh dengan kekayaan, atau dalam riwayat lain, dia lalui setahun penuh dengan kebaikan. Dan riwayat ini disandarkan kepada kitab tafsir As-Sirajul Munir oleh Imam Al-Khatib Al-Syarbini. Baik, ayuh kita semak betul ataupun tidak, ya. Sekarang ini saya siarkan tangkap layar daripada kitab tafsir As-Sirajul Munir oleh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullah yang wafat tahun 977 Hijrah, ya. Ini adalah edisi Maktabah Syamilah. Lihat tafsir bagi surah Al-Fath di hujung sekali, last sekali sebelum masuk kepada tafsir surah Al-Hujurat, ya. Di hujung sekali riwayat terakhir yang dikemukakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Ayo sama-sama kita baca. Waqala Ibnu Adalah, diriwayatkan anna, okey, man qara'a fi awwali lailatin min ramadana inna fatahna laka fataham mubina. Ini adalah ayat pertama daripada surah Al-Faz. Maksudnya di sini, sesiapa yang membaca pada malam pertama daripada bulan Ramadan surah Al-Faz fit tatawwu'i, dalam solat sunatnya, hufiza fi zalika al-ami, dipeliharakannya, dia akan dipelihara daripada disebabkan bacaannya itu selama setahun. Okey, baik. Perhatikan beberapa perkara, ya. Pertama sekali, dalam riwayat ini tidak disebut 4 rakaat dengan kaifiat tertentu. Yang disebut hanyalah fit tatawwu'i. Tatawwu' ni solat sunat mutlak. Jadi, mana mari 4 rakaat tu? Berlaku tokok tambah. Sebab kalau tengok riwayat ni, asalkan seseorang itu boleh
melaksanakan solat sunat, tak kisahlah 2, 4, 6 ke, sambil itu dia membaca surah Al-Fatiha, boleh saja. Jika dia melaksanakannya dalam bentuk 2 rakaat, dia dapat membaca surah Al-Fatiha dalam kedua-dua rakaat itu selepas surah Al-Fatihah pun sudah cukup. Tidak ada kaifiat 4 rakaat dengan jumlah ayat tertentu bagi rakaat tertentu, ya. Baik, kemudian fadilat daripada melakukan amalan ini ialah dia akan lalui setahun penuh dengan kekayaan, atau dalam riwayat lain dia lalui setahun penuh dengan kebaikan. Padahal jika kita rujuk dalam riwayat yang asal daripada kitab yang asal, apa dia? Hufiza fi zalikal ami, dipeliharanya daripada amalan yang itu, amalan yang sedemikian itu selama setahun. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara orang yang melakukan amalan ini selama setahun. Jadi nampaknya berlaku tokok tambah yang agak hebat di atas riwayat yang asal, ya. Tetapi satu poin yang paling menarik untuk diperhatikan adalah riwayat ini tidaklah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca waqala Ibnu Adalah, diriwayatkan bahawasanya sesiapa yang membaca, tidak pula dikatakan bahawa ia adalah sabda Nabi SAW, tidak pula dikatakan bahawa ia adalah sabda Rasulullah ke Nabi ke SAW, ya. Sebaliknya ia adalah satu riwayat, semata-mata satu riwayat sahaja. Kemudian di hujung itu, apa kata Al-Khatib Asy-Syarbini? Beliau berkata, walam arahu li ghairihi, tidaklah aku melihat riwayat ini dikemukakan oleh sesiapa lain melainkan yang ini sahaja. Sebab kalau kita baca kitab tafsir As-Siraj Al-Munir ni, As-Sirajul Munir ni, kalau riwayat itu dhaif ke maudhu', Al-Khatib Asy-Syarbini akan menerangkan darjatnya. Yang ini beliau pun mendiamkannya saja. Mungkin beliau mendiamkannya kerana ia bukanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak mengapa. Kita cari sumber asal ataupun sumber yang paling awal yang mengemukakan riwayat ini. Okey, sumber paling awal sejauh kajian saya ialah ia dikemukakan oleh Imam As-Sa'labi yang wafat tahun 427 Hijrah dalam kitab tafsirnya yang mudah dikenali sebagai Tafsir As-Sa'labi, ya. Sebagaimana tangkap layar ini. Tangkap layar yang saya kemukakan, tajuk kitab tu ada dekat atas tapi dia kecil sikit. Tulisan utama dia besar, tajuk kitab tu dia kecil. Okey, kalau tangkap layar tadi boleh tengok dekat atas tu As-Sirajul Munir, yang ini kita sedang rujuk kepada Tafsir As-Sa'labi. Hadis nombor ataupun riwayat nombor 2764. 2764 ini adalah sanadnya, dan perhatikan di hujung sekali, aku mendengar daripada Al-Mas'udi, beliau menyebut qala balaghni, disampaikan kepadaku, sambung muka surat seterusnya, anna man qara'a, tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terus anna man qara'a fi awwali. Okey, jadi ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita nak menganjurkan satu amalan dengan kaifiat tertentu, dengan fadilat tertentu, dengan keutamaan tertentu, hendaklah ia berasal daripada sumber wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Bagi hadis-hadis, bagi saya dan sahabat-sahabat yang lain yang ramai, kita hanya merujuk kepada hadis yang sahih atau hasan. Namun ada sebahagian lagi yang suka hendak merujuk kepada hadis dhaif kerana mereka berkata hadis dhaif ini boleh digunakan untuk anjuran beramal, untuk keutamaan beramal. Okey, apabila hendak mengamalkan hadis dhaif ataupun apabila jumhur ulama berkata boleh mengamalkan hadis dhaif, mereka telah meletakkan banyak syarat. Salah satu syaratnya yang paling mudah, hendaklah ia merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam lafaz hadis itu ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang kita sedang rujuk sekarang ini tidak ada qala Rasulullah ataupun qala Nabi. Jadi ia semata-mata satu riwayat yang tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak kata kami nak mengamalkannya atas dasar hadis dhaif, tak. Ini bukan hadis Nabi pun. Ini semata-mata satu riwayat sahaja, ya. Okey. Jadi sebab tu saya pun tak kisah nak bincang dari sudut sahih ke dhaif ke apa, sebab ia
memang pada asalnya bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi demikianlah kalau kita rujuk kepada sumber asal, berlaku tokok tambah oleh dua orang ustaz tu, tapi mujur bagus juga mereka tidak berkata Rasulullah bersabda. Mereka tidak berkata Nabi bersabda. Jadi mereka sendiri tahu ini bukan hadis Nabi SAW. Dan meskipun bagus, mereka tidak menyandarkannya kepada Nabi SAW. Tapi ada yang tak bagusnya, iaitu sepatutnya mereka tahu bahawa perkara seperti ini, amalan seperti ini, dengan fadilatnya tu, dengan keutamanya tu, yang ini dipelihara selama setahun, tidak boleh ia berdasarkan satu-satu riwayat, melainkan ia berdasarkan daripada sumber wahyu daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan di sini jelas ia bukan hadis Nabi dan mereka pun tahu ia bukan hadis Nabi. Jadi sepatutnya daripada awal lagi mereka tidak pun menyampaikannya. Semata-mata ia adalah kitab seperti dalam tafsir As-Sa'labi, tafsir As-Sirajul Munir, dan juga ada juga dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam As-Suyuti. Okey, lihat bagi tafsir surah Al-Fas lah memang ada. Semata-mata ada dalam kitab. Itu bukanlah dalil. Itu bukanlah hujah. Kadang-kadang imam tafsir itu meletakkan saja. Dan mereka sendiri pun meletakkannya bukan untuk mengamalkan, tapi untuk bagi tahu adanya riwayat tersebut supaya orang yang bijak akan tahu ini bukannya hadis Nabi pun. Jadi tak perlu diamalkan pun. Okey? Jadi semata-mata ada dalam kitab. Asalkan ada dalam kitab, itu bukanlah dalil, itu bukanlah hujah bagi menyampaikannya. Dan sekali lagi saya tegaskan, nak kata atas dasar keutamaan beramal, hadis dhaif pun tak boleh juga, sebab ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah penjelasan saya. Saya tutupi dengan sedikit kesimpulan bahawa kita bukan berkata jangan solat sunat. Saya bukan berkata jangan solat sunat, bukan berkata jangan baca Al-Quran. Dipersilakan solat sunat, solat mutlak, dipersilakan membaca Al-Quran, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu hendak mengkhususkan pada malam pertama bulan Ramadan dengan solat sunat ataupun dengan 4 rakaat solat sunat, dengan dikhususkan kepada surah Al-Fat, dengan keyakinan akan mendapat kekayaan ataupun kebaikan ataupun dipelihara sepanjang tahun itu. Yang itu tu yang tak boleh, ya, sebab semua itu perlukan kepada dalil daripada wahyu dengan sanad yang jelas yang merupakan sabda Nabi SAW. Kalau nak kata hadis dhaif pun mestilah ada qala Rasulullah di situ, ya, bukan sekadar satu riwayat sebegitu saja. Baiklah. Dan di akhir video tadi kita tengok kedua-dua ustaz tu menganjurkan agar video mereka itu dikongsi-kongsikan, ya, share, ya. Pada saya lah kan, kalau menyampaikan maklumat yang sahih lagi betul, of course, bagus disebar-sebarkan kan. Tapi jika disampaikan maklumat yang tokok tambah di atas riwayat yang asal, dan riwayat itu pun bukannya sabda Nabi kan, kalau tak payahlah kita kata dan minta share kan. Moga-moga kita mengambil iktibar daripada hal ini. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.